Assalamualaikum dan salam sejahtera buat anda yang menonton video dari Sifu FBA. Dalam video ini saya akan dedahkan kepada anda 9 kesilapan dalam FBA marketing yang mungkin anda belum ketahuinya, ataupun mungkin ada yang anda ketahui ataupun ada yang tidak anda ketahui. Jadi teruskan dengan perkongsian saya, Jamal dari Sifu FBA. Kesalahan pertama, kebanyakan orang yang menjual di Facebook menjual produk yang tiada demand, tiada permintaan. Sebenarnya adalah sangat penting untuk kita ketahui sama ada produk kita boleh dijual di Facebook ataupun tidak. Anda perlu ketahui sama ada orang yang akan membeli produk anda ataupun tidak. Biasanya produk-produk yang senang ataupun laris dijual di Facebook adalah seperti produk kepada customer, business to consumer, bukannya business to business. Contohnya anda boleh jual makanan, anda boleh menjual produk pendidikan, anda boleh menjual servis anda boleh menjual pakaian dan sebagainya. Okey, kita lihat dalam slide yang seterusnya. Okey, ini adalah contoh-contoh produk yang sangat laris di internet menggunakan Facebook marketing. Pertama, produk yang seperti yang saya tunjukkan ini adalah Quran Digital. Quran Digital adalah salah satu produk jenis pendidikan. Anda boleh menjual produk Islamik seperti ini, gadget-gadget Islamik. Anda boleh menjual produk mengajar anak membaca. Anda boleh menjual produk berkenaan self development. Anda boleh menjual produk berkenaan internet marketing, mengenai usahawan internet, mengenai panduan bagaimana untuk, contohnya panduan bagaimana untuk menghadiri temuduga, panduan menghadapi peperiksaan dan sebagainya. Dan seterusnya anda boleh lihat di sebelah kanan gambar beg ini. Pakaian merupakan produk paling laris dan paling ramai pembeli. Mungkin anda boleh menjual beg tangan, baju, seluar, kasut dan sebagainya. Jika anda layari Facebook, anda boleh cari ataupun anda boleh lihat banyak fanpage yang menjual pakaian dan semestinya produk ini sangat laris. Dan yang ketiga adalah produk berkenaan kecantikan, produk berkenaan kesihatan diri. Okay, contoh ini adalah gambar produk Royal Expert White, iaitu krim pemutihan muka. Produk-produk seperti krim kecantikan, lotion, produk kuruskan badan, produk berkenaan masalah jerawat dan sebagainya sangat laris di internet, di Facebook. Dan yang seterusnya adalah produk makanan. Okey, produk makanan anda boleh memberikan ataupun mewujudkan kesedaran ataupun awareness di Facebook untuk membuatkan audien ataupun prospek mengenali makanan yang anda jual. Contohnya anda boleh tarik mereka pergi ke kedai ataupun restoran anda. Okay, ini adalah 4 jenis produk utama yang anda boleh jual di internet. Anda perlu lihat sama ada produk anda boleh dijual di Facebook ataupun tidak. Dengan menjual produk yang memiliki permintaan di Facebook, anda boleh mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi dengan kos iklan yang begitu rendah. Itulah kelebihan Facebook Ads Marketing. Jadi first, anda perlu dapatkan produk yang memiliki permintaan tinggi. Dan seterusnya saya kongsikan bagaimana untuk anda ketahui sama ada produk tersebut memiliki permintaan tinggi ataupun tidak. Okey, pertama anda boleh lihat perbincangan di Facebook ataupun perbincangan di forum ataupun di blog. Jika perbincangan berkenaan produk tersebut ataupun topik tersebut hangat, dapat sambutan, anda boleh ketahui sama ada produk tersebut memiliki permintaan yang tinggi ataupun tidak. Dan seterusnya anda boleh ketahui permintaan dengan mengkaji keyword. Anda boleh mengkaji keyword di Google.
Anda boleh mengkaji keyword di Google ataupun di Yahoo. Di Google anda boleh lihat Google AdWords Keyword External Tool dan juga Google Trend. Dan di Yahoo anda boleh lihat Yahoo Plus, dan di fanpage anda boleh lihat pada fanpage insight. Dari maklumat-maklumat ataupun data tersebut anda boleh ketahui sama ada produk anda ataupun bisnes yang anda jual di Facebook memiliki permintaan ataupun tidak. Ataupun jika anda tidak mahu pening kepala, anda boleh terus memilih jenis bisnes seperti yang saya tunjukkan ini. Itu makanan, produk pendidikan, pakaian ataupun produk kesihatan. Inilah 4 produk yang mendapat sambutan yang hangat di Facebook. Kesilapan kedua, tidak kenali audien. Ya, memang ramai pengiklan tidak mengenali audien mereka dengan detail ataupun lebih mendalam sebelum mereka membuat iklan. Dalam FBA marketing adalah sangat penting untuk anda kenali audien anda supaya anda mudah untuk mensasarkan iklan anda kepada mereka. Dengan mengenali audien dengan lebih detail, ianya membantu anda untuk mendapatkan pulangan terbaik dari hasil periklanan anda. Okey, untuk periklanan FBA adalah untuk anda mengenali audien anda dari segi jantina mereka, sama ada mereka lelaki ataupun wanita, umur mereka bawah 20 tahun ke, 30 tahun, bawah 40 tahun, 50 tahun ke atas dan sebagainya. Anda boleh ketahui umur mereka. Dan seterusnya anda perlu ketahui dari mana mereka akses, dari mana mereka login Facebook. Sama ada mereka login Facebook di Putrajaya, Kelantan, KL dan sebagainya, serata dunia anda boleh ketahui. Dan seterusnya anda boleh ketahui audien anda apa yang mereka suka, apa status mereka, sama ada mereka memiliki anak, mereka sudah berkahwin ataupun belum, mereka sedang bertunang. Dan yang paling penting dalam Facebook ad marketing adalah apa yang audien anda sukai. Ini adalah kunci utama dalam pemasaran FB ad. Untuk mendapatkan maklumat-maklumat ini anda boleh perolehannya dari Google dan juga Yahoo dan juga Facebook itu sendiri. Dari Yahoo anda boleh dapatinya di Yahoo Plus. Di Google anda boleh dapatkannya dari Google Trend dan juga Google Keyword External Tool. Dan di Facebook anda boleh dapatkannya melalui Facebook ataupun fanpage insight. Jadi maklumat-maklumat ini anda boleh kumpulkan dan anda gunakan dalam pemilihan audien terbaik anda. Pemilihan audien yang terbaik akan menghasilkan hasil yang terbaik. Jadi, jangan ulangi kesilapan yang sama sebelum ini. Jangan pilih audien yang salah untuk mempromosikan ataupun mengiklankan produk anda di Facebook. Dan kesilapan yang ketiga, kesilapan pada nama fanpage. Nama fanpage yang salah. Dari pemerhatian saya di Facebook, memang banyak nama fanpage yang salah digunakan oleh usahawan-usahawan Facebook melalui fanpage. Kesalahan pertama adalah tidak unik. Nama fanpage mereka tidak unik. Nama fanpage mereka seperti biasa-biasa saja dan ini menyebabkan fanpage mereka sama seperti orang lain. Tiada keunikan, tiada kelainan. Dan seterusnya ini menyebabkan nama fanpage mereka tidak diingati oleh fan ataupun audien mereka. Kesalahan yang kedua adalah nama fanpage yang terlalu panjang. Ramai juga yang meletakkan nama fanpage yang panjang-panjang untuk konon-kononnya akan kelihatan lebih unik, lebih menarik. Tapi sebenarnya ianya menyebabkan ianya suka diingati dan ini menyebabkan audien
tidak berminat dengan apa yang kita sampaikan di fanpage. Yang ketiga adalah kebanyakan fanpage tidak meletakkan keyword mereka pada nama fanpage. Contohnya mereka menjual produk kuruskan badan. Mereka tidak meletakkan keyword-keyword yang berkaitan dengan kuruskan badan seperti diet, kuruskan badan, ramping, bina badan dan sebagainya. Tiada pada nama fanpage mereka. Dan seterusnya, nama fanpage dieja dengan salah. Ini menyebabkan fanpage kelihatan tidak profesional, tidak meyakinkan audien ataupun fan untuk membeli ataupun berinteraksi di fanpage anda. Dan yang terakhir, penggunaan huruf kecil dan huruf besar. Ada fanpage yang meletakkan nama fanpage mereka dengan huruf kecil semuanya. Ada yang meletakkan huruf kecil dan huruf besar secara bercampur tapi tidak sesuai. Ini menyebabkan fanpage kelihatan tidak profesional dan menyebabkan audien ataupun fan tidak yakin dengan anda. Ini adalah beberapa nama fanpage yang mungkin boleh anda ikuti. Cucuk-cucuk. Ini adalah fanpage restoran yang menjual sate. Jadi cucuk-cucuk adalah berkaitan ataupun relevan dengan bisnes yang dijalankan. Dan yang kedua, anda boleh lihat Tauke Quran Digital. Quran Digital adalah keyword yang mana fanpage ini adalah menjual produk Quran Digital. Tauke adalah satu perkataan ataupun sebutan yang membuatkan fanpage ini unik, iaitu Tauke Quran Digital. Jadi apabila orang ingin membeli Quran Digital di Facebook, mereka akan mencari Tauke Quran Digital. Ini disebabkan nama fanpage ini adalah unik dan mudah diingati oleh audien ataupun fan. Dan yang ketiga adalah Sifu FB Ad. Ini adalah fanpage baru. Memang banyak fanpage berkaitan Facebook, tapi saya memilih Sifu FB Ad sebagai branding yang membuatkan ianya kelihatan unik dan berbeza dari orang lain. Jadi di sini saya dapat simpulkan bahawa pemilihan nama fanpage adalah sangat penting, yang mana anda boleh letakkan nama fanpage anda dengan nama yang unik, tidak terlalu panjang, memiliki keyword yang berkaitan dengan ejaan yang betul dan juga penggunaan huruf besar, huruf kecil dengan betul, dengan sesuai. Fanpage memerlukan nama yang sesuai. Jadi anda perlu letakkan nama fanpage yang sesuai kerana ianya mewakili nama kedai anda. Semoga anda dapat inspirasi dan ilmu dari apa yang saya kongsikan dalam topik yang ketiga ini. Kesilapan yang keempat adalah menggunakan gambar yang salah dalam periklanan FB Ad. Ramai periklan yang baru, terutamanya yang baru, menggunakan gambar yang tidak tepat ataupun kurang sesuai untuk iklan ataupun untuk kempen iklan Facebook mereka. Biasanya mereka menggunakan gambar yang tidak jelas, gambar yang tidak difahami, gambar yang tidak relevan, dan juga saiz gambar yang tak sesuai. Ini menyebabkan audien ataupun sasaran audien tidak dapat memahami, tidak tertarik dengan iklan yang dipasarkan pada mereka. Adalah penting untuk anda menyediakan gambar yang jelas dengan saiz yang sesuai, gambar yang relevan, yang mana ianya memudahkan audien untuk memahami gambar tersebut. Sekali pandang saja mereka sudah tahu apa mesej ataupun apa gambar yang disampaikan. Ini adalah contoh-contoh
Kesilapan dalam penggunaan gambar dalam FB Ad marketing. Okay, pertama anda boleh lihat iklan pertama. Saiz gambar adalah tidak sesuai. Sepatutnya gambar ini patut dilebarkan lagi. Di sini ruang untuk gambar tidak digunakan dengan sebaiknya. Sepatutnya iklan ini lebih efektif dengan penggunaan gambar yang lebih lebar. Dan yang kedua, gambar ini adalah tidak jelas. Sepatutnya untuk menghasilkan gambar iklan yang bagus, kita boleh letakkan gambar muka yang lebih dekat, lebih jelas. Dan yang kedua, anda boleh lihat iklan ini, penggunaan ayat pada gambar tidak dapat dibaca oleh audien ataupun prospek. Ini menyebabkan iklan ini hilang ataupun kurang daya tarikan. Sepatutnya iklan ini patut menggunakan ayat ataupun saiz font yang lebih besar supaya audien dapat membaca mesej yang disampaikan pada gambar iklan jenis post page ad ini. Dan yang ketiga adalah kesilapan dari segi penggunaan gambar yang mungkin tidak relevan, tidak jelas, tidak dapat difahami oleh audien. Ini sangat merugikan si pengiklan. Selain itu juga anda boleh lihat di sini saiz yang digunakan tidak sesuai. Sepatutnya gambar ini patut dilebarkan lagi. Okey. Untuk menghasilkan iklan yang baik, anda perlu hasilkan ataupun sediakan gambar yang terbaik dengan gambar yang jelas, dengan saiz yang sesuai, gambar yang relevan, yang mana ianya mudah untuk difahami, akan membuatkan audien lebih tertarik dan seterusnya mengklik ataupun akan membuka iklan anda. Untuk makluman anda, gambar mampu menyumbang 70% kadar klik dalam pengiklanan FB Ad. Jadi, hasilkan gambar yang baik, yang mudah difahami dan yang pasti dapat menarik perhatian. Okey, sekian saja dari saya. Kesilapan kelima dalam FB Ad marketing yang sering saya jumpai adalah penggunaan ayat iklan yang salah. Mungkin mereka membuat iklan untuk mendapatkan like, iklan untuk mempromosikan produk, iklan untuk berinteraksi dengan audien mereka, tapi mereka menggunakan ayat iklan yang salah. Jadi di sini saya akan tunjukkan kepada anda beberapa contoh iklan yang menggunakan ayat yang salah. Okay, pertama anda boleh lihat Dr. David Low, salah satu fanpage. Iklan ini mempromosikan fanpage Dr. David Low. Anda boleh lihat di sini Dr. David Low MBBS. Ayat iklan ini tidak sesuai, tidak tepat untuk digunakan untuk mempromosikan fanpage Dr. David Low ini. Mungkin ayat yang lebih sesuai adalah klik like jika anda ingin ketahui siapa Dr. David Low. Okay, ini kesalahan pertama, penggunaan ayat yang tidak tepat. Yang kedua, anda boleh lihat di sini penggunaan huruf besar, huruf kecil yang tidak tepat dan juga ayat ini kurang difahami. Ayat arahan tiada diletakkan di sini. Dan yang ketiga, anda boleh lihat di sini kesalahan dari segi ruang pada ayat iklan. Ruang pada ayat iklan tidak digunakan sebaiknya. Dan yang keempat, memang sangat teruk dengan menggunakan doktor saja. Iklan ini dipaparkan di Facebook, sangat merugikan. Kos iklan adalah tinggi tapi hasilnya tidak memberatangkan. Jadi dalam pengiklanan FB Ad adalah sangat penting untuk anda menggunakan ayat yang betul, pada susunan yang betul, dengan ejaan yang betul, dengan mesej yang betul. Okey, semoga anda mendapat manfaat dari perkongsian kali ini. Kesilapan yang keenam, fanpage tidak menarik. Banyak peniaga ataupun penjual di fanpage menyediakan fanpage mereka dalam keadaan yang tidak menarik. Fanpage yang tidak menarik
akan kelihatan kurang profesional dan tidak mampu untuk meyakinkan audien ataupun fan untuk membeli di fanpage mereka. Jadi di sini adalah sangat penting untuk anda ketahui fanpage anda menarik ataupun tidak. Okay, anda boleh lihat contoh-contoh ataupun ciri-ciri fanpage yang tidak menarik. Berikut adalah salah satu fanpage yang tidak menarik. Anda boleh lihat di sini cover fanpage ini kurang menarik, yang mana gambar kurang jelas digunakan. Tajuk fanpage juga kurang menarik. Ruangan about tidak dikemaskinikan, jumlah fan juga tidak banyak. Dan seterusnya anda boleh lihat pada post ataupun gambar-gambar yang dipost di ruangan post fanpage ini. Okay, anda boleh lihat di sini gambar dimasukkan, penggunaan ayat post yang kurang menarik, dan selain itu anda boleh lihat fanpage ini menggunakan huruf besar ataupun huruf kecil dalam situasi yang tidak sesuai. Ini adalah contoh yang menyebabkan fanpage anda kelihatan kurang menarik. Dan kesilapan yang ketujuh, kebanyakan pengiklan ataupun pengguna fanpage menggunakan ayat post yang salah. Ianya boleh dilihat dari segi tata bahasa yang digunakan, cara penulisan dan juga penggunaan koma, noktah dan simbol-simbol yang tertentu. Apabila anda melakukan kesilapan dalam penulisan ayat post, ianya mampu menyebabkan audien melihat anda seperti tidak profesional dan tidak serius dalam bisnes anda. Jadi di sini adalah sangat penting untuk anda menyediakan ayat post yang betul dengan penggunaan bahasa yang betul. Okay, seterusnya saya akan tunjukkan penggunaan ayat post yang salah. Okay, di sini anda boleh lihat penggunaan ayat post yang salah. Okay, yang pertama, fanpage yang buncit dan boros saja. Yang gemuk nak kurus boleh beli. Ini adalah penggunaan bahasa ataupun ayat SMS. Anda perlu elakkan penggunaan bahasa ataupun ayat SMS, ayat chatting anda perlu elakkan. Ini menunjukkan anda kurang profesional, kurang diyakini oleh audien ataupun prospek anda. Dan seterusnya seperti ini, anda terus meletakkan link tanpa sebarang ayat penerangan. Okey, sebelum anda post sebarang gambar ataupun link, anda perlu sediakan ayat penerangan yang bersesuaian. Jadi dalam penulisan post, anda perlu pastikan ayat yang digunakan adalah betul dengan penggunaan bahasa yang betul, dengan ejaan yang betul dan juga penggunaan huruf besar, huruf kecil yang betul di samping penggunaan noktah, koma, tanda seru yang betul. Penulisan yang baik mampu meyakinkan audien ataupun prospek untuk berinteraksi dengan anda dan seterusnya membeli di fanpage anda. Dan kesilapan yang ke-8 iaitu kesilapan yang sering dilakukan oleh pengiklan FB ad. Mereka memilih ad yang salah untuk objektif yang salah. Contohnya mereka ingin mengiklankan fanpage mereka untuk mendapatkan like, tapi teknik yang digunakan ataupun pemilihan ads yang digunakan adalah salah. Katakan pula mereka ingin mempromosikan post di fanpage mereka, mempromosikan produk secara terus untuk mendapatkan jualan, tapi mereka memilih ad yang salah. Jadi ini menyebabkan objektif yang ingin dicapai ataupun sasaran yang telah diletakkan gagal dicapai. Ini disebabkan oleh pemilihan ad yang salah. Dalam pemilihan ad yang betul, anda perlu ketahui apakah objektif iklan anda dan seterusnya anda perlu tahu iklan jenis mana yang sesuai dengan objektif tersebut. Saya tunjukkan pada anda beberapa contoh ads yang boleh
anda gunakan mengikut objektif yang telah disasarkan. Okay, anda boleh lihat iklan yang pertama iaitu simple pantai efektif. Klik like untuk ketahui teknik killer pemasaran Facebook dari kami. Ini adalah iklan jenis new ads, yang mana gambar di sebelah kiri dan ayat iklan di sebelah kanan. Untuk menarik like, iklan jenis new ad adalah sangat bersesuaian untuk anda gunakan, bukannya iklan post page seperti yang di bawah ini. Iklan post page seperti di bawah ini adalah sesuai untuk anda menarik jualan ataupun fokus untuk menarik audiens untuk berinteraksi di post fanpage anda. Dan yang ketiga adalah iklan jenis sponsored post. Iklan jenis ini adalah sesuai sekiranya anda yakin post anda sememangnya membuat jualan. Ini adalah iklan jenis sponsored post yang sangat sesuai, yang mana iklan ini akan dipaparkan di ruangan ataupun di kedudukan newsfeed audiens anda. Anda perlu tahu kelebihan dan kekurangan setiap iklan ini. Iklan pertama adalah untuk menarik like, ianya sangat sesuai untuk menarik like. Iklan kedua untuk menarik jualan ke post di fanpage, dan iklan ketiga adalah iklan untuk meningkatkan jualan. Setiap iklan ini memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Seperti contoh iklan sponsored post ini, ianya tidak dapat dilakukan dengan menyasarkan audiens berdasarkan target yang ingin anda tetapkan. Contohnya, anda tidak boleh mengiklankan sponsored post ini kepada mereka yang tinggal di kawasan tertentu. Anda tidak boleh mengiklankan sponsored post ini kepada mereka yang meminati sesuatu ataupun sesuatu topik, sesuatu ikon dan sebagainya. Jadi setiap iklan ini memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri, yang mana boleh anda sesuaikan untuk iklanan anda. Lihat objektif anda dan pilih iklan jenis mana yang sesuai dengan objektif anda. Ataupun berapa bit yang mereka perlu letakkan untuk iklan mereka. Pertama, anda perlu lihat pemilihan teknik bit anda. Sama ada anda menggunakan teknik bit CPM, teknik bit CPC ataupun teknik optimize CPM. Okay, bit CPC anda boleh letakkan berapa bit yang anda ingin ataupun yang mampu anda bayar kepada Facebook, yang mana kos iklan akan dikira berdasarkan klik yang diperolehi. Manakala untuk CPM, kos iklan, kos bit adalah berdasarkan 1000 impression, dan optimize CPM adalah berdasarkan pemilihan ataupun reach yang diperolehi oleh Facebook untuk anda. Okay, ini adalah contoh sebenar bagaimana pemilihan bit dilakukan. Contohnya yang pertama ini, saya letakkan bit CPC 4 sen cost per click. Jadi selepas iklan dijalankan, saya berjaya memperolehi kos CPC sama seperti yang saya bid, iaitu 4 sen. Yang ini juga bit CPC 0.03 dan price yang diperolehi adalah 0.03 juga. Yang ini pula adalah CPM, bit CPM. Bit yang diletakkan adalah 0.03 dan harga ataupun price yang diperolehi adalah 0.02. Yang ini pula adalah jenis auto CPM, yang mana ianya adalah berdasarkan jumlah reach yang diperolehi. Okay, untuk pemilihan teknik bit, ianya adalah bergantung pada bajet anda, bergantung pada masa yang anda perlukan untuk iklan anda. Contohnya, anda ingin memaparkan iklan anda kepada ramai orang dalam masa yang singkat, CPM antara yang paling sesuai. Ataupun jika anda ingin fokus pada branding, anda boleh menggunakan teknik CPM sebenarnya. Jika anda ingin mendapatkan contact call daripada audiens anda, CPM adalah iklan yang antara yang paling sesuai. Dan sekiranya
jika anda ingin mendapatkan satu result ataupun hasil dalam masa yang begitu pantas, optimasi CPM adalah yang paling sesuai. Paling sesuai. Jadi lihat pada objektif anda dan pilih teknik bid yang sesuai dan juga jumlah bid yang sesuai. Okay, sekian saja dari saya. Anda telah ketahui 9 kesilapan yang telah didedahkan dalam 9 kesilapan dalam FB Ad marketing. Jadi saya harap anda mendapat manfaat dari apa yang saya kongsikan. Sekian, terima kasih.